Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafa Akilah binti Mak Anwar, pemegang nombor matrik D 2021-109-8404. Terima kasih kepada Dr. Sakinah binti Saleh iaitu pensyarah saya bagi subjek Falsafah Ilmu. Saya juga daripada kumpulan C. Baiklah, tajuk video saya pada hari ini adalah perbandingan teori kebenaran, koherensi dan juga teori korespondensi. Baiklah, sebelum saya meneruskan video ini dengan lebih lanjut, mari kita ketahui apa yang saya akan terangkan melalui video saya pada hari ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cabang falsafah. Kemudian kita akan pergi kepada epistemologi. Seterusnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai teori korespondensi dan juga teori koherensi. Saya turut akan menerangkan daripada menurut pandangan tokoh dan juga kelemahan teori-teori tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya telah buat ataupun yang saya telah analisis berdasarkan video saya hari ini. Serta saya selitkan sekali rujukan. Nanti dulu. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang falsafah. Baiklah, di sini terdapat beberapa cabang. Cabang yang pertama adalah cabang epistemologi, cabang ilmu. Cabang ini saya akan terangkan sebentar saja lagi. Seterusnya kita pergi kepada cabang yang kedua iaitu aksiologi nilai. Di sini dia menerangkan mengenai etika dan juga estetika. Yang ketiga adalah cabang ontologi hakikat. Cabang ini memberi perhatian yang utama kepada realiti ataupun kewujudan yang mutakhir. Dan akhir sekali cabang yang terakhir kita adalah cabang logik. Cabang ini menerangkan logik deduktif dan juga logik induktif. Okey, baiklah. Mari kita terangkan mengenai epistemologi. Apa itu epistemologi? Anda pasti berasa tertanya-tanya, bukan? Baiklah, saya akan menerangkan apa itu epistemologi. Epistemologi ini berasal pada bahasa Yunani purba, iaitu perkataan episteme dan juga logos. Baiklah, apa itu episteme? Episteme ini membawa erti kepada pengetahuan ataupun kebenaran. Apa itu pula logos? Logos memberi erti kepada fikiran, kata ataupun teori. Epistemologi ini adalah teori ilmu yang membincangkan asal-usul ilmu pengetahuan, pengelasan ilmu dan juga pengalaman manusia. Kemudian, teori epistemologi ini merupakan cabang falsafah yang membincangkan teori pengetahuan. Oleh itu, teori ini lebih dikenali sebagai theory of knowledge. Menerusi epistemologi ini, kita akan mempersoalkan seperti bagaimana proses yang menyebabkan sesuatu pengetahuan itu menjadi ilmu. Kemudian, kita akan mempersoalkan bagaimana caranya terjadi. Kemudian kita akan mempersoalkan seperti perkara apa yang harus dititik beratkan agar kita mendapat pengetahuan yang sahih. Di dalam epistemologi ini, kita juga akan tertanya-tanya atau mempersoalkan apakah ciri-cirinya, kemudian cara, metod ataupun teknik apa yang dapat membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu itu. Baiklah, tanpa kita melengahkan lebih banyak masa, mari kita beralih kepada topik kita yang utama iaitu perbandingan teori, koherensi dan juga korespondensi. Sebelum itu, saya akan menerangkan menurut Aristotle, teori kebenaran ini adalah pernyataan tentang kesesuaian antara apa yang diketahui dan kenyataan yang sebenar. Benar atau salah sesuai dengan situasi ataupun ini sesuai dengan kenyataan tersebut. Kebenaran ini memiliki sifat yang tidak mutlak, tetapi ia bersifat secara relatif, temporal dan a priori. Kebenaran ini hanyalah bentuk pendekatan. Oleh itu, ia tidak wajar jika sesuatu kelompok itu menyatakan fakta yang benar untuk menuntut kebenaran. Baiklah, di sini saya juga sertakan apa itu maksud kebenaran menurut definisi melalui Kamus Dewan edisi yang keempat. Yang pertama, benar itu membawa maksud kepada sesuatu sebenarnya. Pepatah ini dapat diuji hanya waktu yang akan menjawab. Kebenaran ini membawa maksud kepada lisensi, iaitu toko itu didirikan tanpa lisensi atau sertifikat. Yang ketiga adalah hal yang nyata, keberadaan sejati, benar ataupun benar ada. Ia mempercayai bahawa suatu hari dia akan kembali dan kenyataan iaitu adalah kejujuran adalah hakim yang utama. Akhir sekali, menurut definisi Kamus Dewan edisi yang keempat, ia membawa maksud adalah jika kebetulan.
Baiklah, mesti anda semua akan tertanya-tanya secara tepatnya teori koherensi ini mengenai apa, betul? Baiklah, teori koherensi ini mengenai kandungan yang diterima oleh akal yang logik. Menurut teori koherensi ini, ia merupakan pernyataan yang benar yang boleh dibuktikan dengan kesahihan. Menurut teori koherensi ini lagi, teori ini bersifat secara konsisten. Baiklah, menurut Amsar Bhatia, teori koherensi ini ataupun konsistensi kebenaran ialah merupakan teori kebenaran berdasarkan kriteria koherensi atau konsistensi. Sesuatu pernyataan itu dikatakan benar jika ia sepadan dengan rangkaian lengkap pernyataan yang berkaitan secara logik. Menurutnya lagi, teori ini kebenaran tidak terbentuk melalui hubungan antara keputusan dengan sesuatu yang lain ataupun fakta dan realiti, tetapi melalui hubungan antara keputusan itu sendiri. Baiklah, menurut teori ini, kebenaran tidak terbentuk melalui hubungan antara keputusan dengan sesuatu yang lain, iaitu fakta dan realiti, tetapi melalui hubungan antara keputusan itu sendiri. Menurutnya lagi, teori koherensi ini yang pertama adalah idea ataupun psikologi. Yang kedua, ia merupakan adalah logik untuk kita memahaminya. Yang ketiga, menurutnya lagi adalah samakan kepastian dengan kepercayaan yang tidak boleh diperbaiki. Yang keempat, menurut Amsar Bhatia ini adalah pengertian kepastian digunakan dalam percakapan umum di mana ianya diertikan sebagai kepastian berdasarkan alasan yang tidak dapat diragukan lagi. Baiklah, menurut tokoh yang kedua adalah Katsof pada tahun 2004 iaitu 176. Menurut beliau, teori koheren ini diterima pakai secara yang meluas oleh ahli-falsafah yang berpegang kepada realisme dan juga materialisme. Menurut Katsof ini juga, teori ini muncul di bawah pengaruh Hegel pada abad ke-19 dan dikembangkan oleh ahli falsafah British F.M. Bradley. Ditulis oleh Bhatia pada tahun 2004 iaitu 118. Teori koheren kebenaran ini sebenarnya dianggap benar jika lulus ujian. Iaitu teori ini dimulakan oleh seseorang dan kemudiannya diuji oleh orang lain menggunakan data yang sudah tentu ada. Oleh itu, teori koherensi ini membincangkan kebenaran secara etimologi yang berasal pada bahasa Latin iaitu cohere, yang bermaksud kepada gabung, bersatu ataupun bersatu. Dari segi istilahnya pula, teori koheren ini ialah teori yang menyatakan kebenaran mestilah berdasarkan keharmonian dalaman pernyataan dalam sistem tertentu. Sesuatu pernyataan juga dikatakan benar jika ia bersetuju dengan andaian yang telah diterima ataupun yang telah diketahui kebenarannya. Baiklah, saya sudah pun menerangkan apa itu teori koherensi. Oleh itu, di sini terdapat beberapa kelemahan yang telah saya analisis. Antaranya adalah antara idea pertama dan juga idea yang kedua, hanya ada keserasian dan tiada kebenaran. Yang kedua adalah bukanlah kebenaran keseluruhan, akan tetapi terdapat beberapa dakwaan yang boleh mengelirukan kita. Kelemahan yang terakhir dalam teori koherensi ini adalah pernyataan boleh diisytiharkan benar jika pernyataan sebelumnya juga benar. Baiklah, saya sudah pun membincangkan ataupun menerangkan kepada anda apa itu teori koherensi. Mari kita beralih kepada teori korespondensi. Baiklah, teori korespondensi ini menerangkan ataupun mempunyai kandungan yang menyatakan bahawa teori ini dikenali sebagai teori kesesuaian. Yang kedua, teori korespondensi ini merupakan teori yang kebenarannya ditakrifkan sebagai kesesuaian antara pernyataan tentang fakta. Tidak lupa juga, teori korespondensi ini merupakan teori yang terawal. Sebelum kita memberitahu mengenai apa pandangan tokoh terhadap teori korespondensi ini, di sini saya sertakan ciri-ciri teori korespondensi. Yang pertama, teori ini adalah pernyataan. Kedua, kesesuaian. Ketiga, situasi. Keempat, kenyataan. Dan yang terakhir sekali, yang kelima adalah keputusan. Okey, tanpa kita melengahkan lebih lanjut, mari saya jelaskan apa pandangan tokoh mengenai teori korespondensi. Baiklah, tokoh yang pertama adalah Jujun. Menurut Jujun S. Surya Sumantri pada Filsafat Ilmu, ia merupakan sebuah pengantar popular di Jakarta, iaitu Pustaka Sinar Harapan pada tahun 2000, pada halaman muka surat 57. Baiklah, menurut tokoh ini, teori korespondensi ini merupakan correspondent theory of truth. Kadang-kadang teori ini juga dirujuk sebagai theory of truth.
Mengapa ianya dikatakan sedemikian adalah kerana teori ini menyatakan bahawa penyataan adalah benar jika penyataan itu sepadan dengan fakta ataupun kenyataan yang wujud dalam alam semula jadi ataupun objek yang berkaitan dengan penyataan kebenaran ataupun keadaannya adalah benar. Apabila kita dapat melihat wujudnya persetujuan antara maksud yang dikaitkan dengan penyataan ataupun pandangan yang ataupun pendapat dengan perkara yang berkaitan dengan persoalan itu. Baiklah, menurut tokoh yang kedua adalah Louis Katzoff, iaitu pengantar filsafat di York, Jakarta, Tiara Wacana pada tahun 2004 pada muka surat 172 hingga 173. Menurut beliau, teori korespondensi ini adalah teori yang berdasarkan fakta objektif. Menurutnya lagi, teori ini adalah suatu pernyataan adalah benar jika ia ada berkaitan dengan fakta objektif yang sudah tersedia ada. Baiklah, seterusnya saya mengambil pandangan daripada Surya Sumandri pada tahun 1990 yang menyatakan teori kebenaran ini merupakan keadaan yang benar apabila terdapat persetujuan antara maksud yang dimaksudkan itu dari sesuatu pernyataan atau pendapat. Oleh itu, saya dapat simpulkan kebenaran ini merupakan kesesuaian antara tarikh dan kenyataan dengan fakta atau realiti untuk digambarkan. Dengan demikian, saya dapat menganalisis beberapa kelemahan berdasarkan teori korespondensi ini. Yang pertama adalah kita mesti menghadapi kenyataan realiti supaya kita dapat tahu ianya adalah benar. Kemudian, kelemahan teori korespondensi ini adalah perbandingan antara teori tidak boleh membuatkan sebarang perbezaan. Seterusnya, yang terakhir saya dapati kelemahan teori korespondensi ini adalah bagaimana kita boleh membuat perbandingan antara idea dengan teori jika kita tidak menghadapi sebarang realiti ataupun realiti itu tidak jelas terhadap kita. Baiklah, berdasarkan proses pembelajaran dan perkongsian kita pada hari ini, apa yang saya dapat simpulkan adalah kebenaran merupakan saintifik, adalah sesuatu yang dicari oleh kaedah yang saintifik dan sentiasa ada percubaan untuk mencari kebenaran yang sebenar. Cara untuk kita menguji atau membuktikan kebenaran saintifik adalah melalui teori koherensi dan juga teori korespondensi. Kita haruslah bersikap konsistensi dalam menguji penyataan terhadap penyataan yang lain secara konsisten. Surat menyurat juga dapat membuktikan penyataan dengan objek yang fizikal. Baiklah, ini sahaja perkongsian sedikit mengenai perbandingan teori koherensi dan juga korespondensi. Saya harapkan melalui perkongsian saya menerusi video ini dapat membawa manfaat kepada sesiapa yang menonton video ini. Dan saya harapkan video ini juga dapat menjelaskan dan dapat membawa pemahaman yang lebih mengenai teori korespondensi dan juga koherensi. Dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Sebelum itu, di sini saya selitkan juga rujukan yang telah saya petik untuk menghasilkan video saya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.